Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita pada kali ini, kita bagi tajuk pengalaman seram tinggal di kuartus kerajaan. Sebenarnya kita pernah cerita kan tentang pengalaman seram seseorang yang tinggal dekat kuartus kerajaan. Ingat lagi tak cerita yang ada beberapa buah rumah, macam kuartus cikgu macam itu kan. Lepas tu dia tinggal dekat rumah tu, sekali ada banyak sangat benda-benda yang misteri yang berlaku. Pernah kan? Yang ada seorang guard tu lalu dekat belakang kuartus guru tu, lepas tu dia ada nampak macam ada pasangan suami isteri ni tengah bergaduh dalam kuartus tu. Misteri tu misteri. Jadi kisah kali ni sebenarnya saya combinekan dua kisah. Maksudnya daripada individu satu dan juga individu dua. Jadi kita ceritakan kisah daripada individu satu dulu. Individu satu ni pun ada beberapa kisah yang diceritakan. So dah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah pertama. Katanya kisah ni berlaku pada diri dia sendiri. Dan masa tu umur dia 11 tahun. So sebelum kejadian tu, dia bukan jenis orang yang penakut tau. Tapi lepas kejadian ni je, dialah orang yang paling penakut. Kecut yang amat katanya. Okey, nak dijadikan cerita, masa tu dia bersekolah dekat sekolah pedalaman. Katanya masa tu dia ikut ayah dia yang bertugas mengajar dekat situ. Jadi bila dah pindah ke pedalaman sana, bekalan air tak ada, bekalan elektrik pun tak ada. Dia cakap masa tu tak ada lagi lah elektrik, air semua kat kawasan situ. Jadi seawal pukul 5 pagi lagi, ayah dia dah kejutkan dia orang semua bangun. Lepas tu pergi ke sungai dekat belakang sana. Katanya ada satu sungai dekat belakang kuartus guru tu tau. So ayah dia akan kejut dia orang ni untuk pergi ke sungai tu, pergi cuci muka. Tak pun kalau nak mandi, mandi dekat belakang sungai tu. Tapi biasanya dia orang akan cuci muka je lah, sebab dia kan air sungai pukul 5 pagi lagi, sejuk tau. Jadi hari tu dia dengan sepupu dia, dengan kawan-kawan dia yang lain yang katanya kebetulan tumpang tidur dekat rumah dia. So dia, sepupu dia, kawan-kawan dia bangun, pergi ke sungai sana untuk cuci muka, gosok-gosok gigi kan. So masa tu dia gosok gigi sambil-sambil menghadap ke hulu sungai katanya. Dah tu yang lain-lain ni tengah cuci-cuci apa yang patut, sambil diorang ni macam borak-borak lah kan. Dia pada masa tu dia diam je tau, sebab yalah dia tengah gosok gigi kan. Dan tiba-tiba je dia perasan ada sesuatu yang melintas tau. Melintas tu pula daripada rumpun pokok yang ada dekat tebing sungai sebelah kiri ni, melintas sungai tu masuk ke dalam semak. Katanya dia seakan-akan terpukau tau. Dia tengok je benda yang melintas tadi kan, sampailah benda tu hilang di sebalik semak dekat tebing sebelah kanan pula. Dan masa tu ditunggu je benda tu keluar, tapi tak keluar-keluar juga. Dan tiba-tiba je dia macam tersentak tau. Tersedar macam tu kan. Dah tu bulu roma dia semua yang meremang. Masa tu dia palingkan muka dia ke arah sepupu dan juga kawan-kawan dia yang lain. Lepas tu dia pun tanyalah geng-geng ni semua kan, "Weh, kau nampak tak apa yang menyeberang tadi?" Dah bila dia tanya macam gitu je tadi, geng-geng dia yang lain ni semuanya lari tau, lintang pukang lari. Masa tu dia macam terkejut lah kan, dah kenapa dia orang ni semua lari kan. Dah tu bila dia orang ni semua sampai je dekat atas sana, barulah dia orang ni panggil Ain tau. Ain tadi pun apa lagi, terus dia memecut, sebab masa tu baru dia perasan tinggal dia seorang je dekat sungai ni. Jadi sampai ke atas sana, Ain tadi pun tanyalah dia orang ni, tanya sepupu dia, kawan-kawan dia kan, asal korang lari? Lepas tu dia orang cakap apa, apa benda lagi yang melintas sungai kalau bukan hantu? Sebab katanya dia orang semua ni ada dekat situ je, tak ada orang lain pun dekat sekeliling sungai tu. So apa benda yang melintas sungai pukul 5 pagi? Jadi katanya sejak daripada tu lah bermula segala-galanya. So sebenarnya benda yang melintas yang dia nampak pada masa tu seolah-olah macam Pontianak tau. Dia yang selalu dia tengok dekat TV, rambutnya panjang, kain putih, lepas tu tak ada kaki, tapi kain tu tak cecah air, tangannya pula tak nampak, muka pun tak nampak tau. Jadi bila diceritakan dekat mama dia cakap itu adalah Pontianak. Okey, kisah yang kedua pula yang berlaku pada Ain ni, katanya sejak kejadian dia nampak Pontianak dekat sungai tu, dia selalu sangat nampak kelibat tau. Lepas tu dengar suara, dan yang paling tak tahan, dia selalu diganggu seolah-olah macam kena tindih macam tu. Kadang-kadang macam ada orang yang selalu ganggu dia masa dia nak tidur, seolah-olah tak bagi tidur, ataupun masa nak tidur tu lah dia datang menyapa macam tu kan. Ain cakap dia sampaikan takut tau untuk tidur malam, sebab bila tidur malam je
selalunya dia akan bermimpi. Mimpi pula yang pelik-pelik, yang buruk-buruk je. Dan kalau tak mimpi pun mesti akan diganggu, macam ditindih macam tu. Dia cakap sampai naik lemah seluruh badan dia ni bila kena tindih. Kadang-kadang dia boleh rasa bila nak kena tindih tu, dia macam rasa. Macam yang saya pernah cerita sebelum ni lah, kalau kita nak kena tindih tu kan, kita boleh rasa tau. Rasanya tu lain macam lah. Orang kata frekuensi kita dengan frekuensi dia ada dekat-dekat. Lepas tu macam ada barrier dekat situ. Lepas tu rasa macam grrr vibration. Tapi saya yakin siapa-siapa yang biasa kena tindih, memang korang akan perasan kan, nak kena tindih macam tu kan. So bila dia nak kena tindih tu, dia akan marah-marah dulu. Lepas tu dia akan baca ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi katanya benda tu memang memenatkan lah. Dia selalu jadi kan. Tidur dia pun dah tak dapat tidur yang nyenyak, tak dapat tidur yang sempurna, orang kata kan. Jadi pernah sekali dia tak dapat tidur tau. Pusing kanan tak dapat tidur, pusing kiri pun tak kena. Seolah-olah macam ada yang memerhati je tau. So dia pun pejam je mata. Tapi tetap juga rasa macam nak tengok yang benda ni, rasa macam ada sesuatu je yang tengah tengok dia kan. So dia pun buka mata slow-slow tau. Buka mata slow-slow. Sekali dia nampak ada bayang perempuan tengah baring dekat sebelah dia. Dan bayangan perempuan tu baring sambil tenung ke arah dia tau. Bila dah nampak yang pelik-pelik tadi, terus dia menangis. Dan bila tengok balik dekat situ juga, penampakan tu dah tak ada dah. Okey, kisah yang ketiga yang pernah berlaku pada dia, masa dia belajar dulu, lepas tu dia menyewa dengan kawan-kawan dia. Sampai saat tu pun sebenarnya dia selalu sangat kena ganggu waktu tidur. Ya, bila malam je mesti kena ganggu. Tak ada benda lain dah. Tapi dia cakap gangguan tu tak adalah gangguan yang besar-besar pun. Macam, yelah dia dah terbiasa kan. So macam biasa-biasa je lah. Antara gangguan yang dia selalu kena hadap, macam bunyi guli berkolek dekat lantai. Malam-malam je mesti dia akan dengar tau. Lepas tu bunyi perabot diserik-serik tengah-tengah malam kan. Seruk-seruk. Dah tu setiap hari, tengah-tengah malam buta je, mesti ada orang mencangkul dekat luar sana. Tak tahulah tanam apa. Dah tu dia cakap yang menyakitkan hati, bila tutup mata, bukan main kuat lagi dicangkul tu tau. Tapi bila buka je mata dan dengar dengan teliti bunyi tu, hilang. Tak ada pula bunyi tu. Pernah sekali tau, dia rasa macam rimas sangat. Serabutnya apa benda lah yang kau macam kau cangkul ni kan. Lepas tu dia pergi jenguk dekat luar jendela tu tau, nak tengok apa yang kau cangkulkan tu. Tapi tak ada apa-apa pula. Katanya nasib baik jugalah tak ada apa-apa. Dibuatnya apa, sekali dia tunjuk, ini yang aku tengah mencangkul, ini yang aku kerjakan sekarang ni. Maunya pindah kan. Maunya bukan sekat tak boleh tidur, tapi pindah terus. Jadi Aini cakap gangguan-gangguan tu semua berakhir lepas dia dah kahwin. Dia cakap kalau sebelum kahwin hari tu, dia memang tak boleh tidur kalau tak ada selimut. Lepas tu tak ada bantal kiri kanan, dan juga jendela dalam keadaan terbuka. Tapi logik lah, kalau nak tidur buka jendela, memang benda tu akan boleh masuk tau. Tak boleh masuk pun boleh jengah tengok kat dalam kau buat apa tu kan. So logik lah kalau dia cakap tak boleh tidur kalau jendela terbuka. Dan katanya sekarang ni dah okey dah. Yelah sebab dah kahwin kan, ada suami. Cuma pelik lah juga sebab sekarang ni suami dia pula jadi macam dia tau. Dia boleh rasa benda-benda yang dia tak nampak ni, makhluk-makhluk macam itu boleh merasa. Lepas tu suami dia jadi macam takut yang amat, penakut gila lah. Jenuh jugalah kan kalau nak pergi toilet je yang teman-teman yang kan. Okey, kisah yang kedua ni daripada individu yang kedua pula, individu lain kan. Jadi dia bagi tajuk dekat sini tangkal, tapi sebenarnya sama juga sebab dia pun menetap dekat dalam camp. Maksudnya kuartus kerajaan lah kan. Sebab itulah saya combinekan jadi satu video dekat sini. So, cerita dia ni bermula masa ayah dia pencen. Sebenarnya cerita ni bermula lepas ayah dia pencen tau. Jadi dia dah keluar daripada kuartus kerajaan. Okey, kisah yang kedua kita ni daripada Sandra. Jadi dia ceritakan pengalaman dia masa dia sekolah rendah. Katanya kisah ni lama dah, pada tahun 2003 lagi. Tapi dia masih ingat dengan jelas apa yang berlaku. So Sandra ni dia berasal daripada Sarawak. Dan kejadian ni berlaku
masa dia darjah 4. So sekolah yang dia bersekolah pada masa tu bukanlah pedalaman sangat pun. Cuma dulu-dulu tak ada jalan yang elok lah, belum ditar lagi kan. So sekolah dia ni dekat seberang sungai tau. Masa tu tak ada jalan darat lagi, jambatan gantung pun tak ada. Walaupun sebenarnya diorang dah berkali-kali dah minta untuk buatkan jambatan, tapi masih juga tak ada pada masa tu. So nak pergi ke sekolah, dia nak kena naik perahu yang panjang untuk seberang sungai tu. So nasib baiklah juga kan, sebab yelah ada tukang, katanya tukang yang ambil budak-budak ni untuk menyeberang. Lepas tu yelah budak-budak ni bolehlah pergi ke sekolah kan. Kalau tak ada, ya susah lah juga. Biasanya kalau tukang tu tak ada, diorang ni kena tunggu berjam-jam tau dekat seberang sungai sana. Sampailah tukang tu ada, baru diorang ni boleh menyeberang dan pergi sekolah. So pernah juga tahu, diorang ni bawa perahu orang, tak bagi tahu tuan punya perahu dulu. Dah tu diorang kayuh pakai silap Jepun je tau. Nak cerita betapa tekunnya diorang nak pergi sekolah kan, dan betapa susahnya orang kawasan pedalaman macam itu nak pergi ke sekolah. Yelah itu kan Sarawak. Jadi katanya dekat sekolah dia, cikgu selalu je keluar masuk. Maksudnya cikgu yang sementara je lah, bukan cikgu tetap macam tu. Sekejap je datang mengajar dekat situ, lepas tu berhenti ataupun dipindahkan ke tempat lain macam tu lah. So katanya banyaklah cikgu sandaran. Tiap-tiap tahun mesti ada je cikgu yang baru. Jadi nak dijadikan cerita, ada seorang cikgu perempuan ni baru pindah ke sekolah dia orang tau. Tu pun sementara juga. Jadi dia kenalkan cikgu ni sebagai Cikgu Ita. So sebab cikgu ni cikgu baru, dia macam tak biasa lagi lah dengan persekitaran sekolah dia kan. Masa tu Cikgu Ita ditempatkan dekat sebuah kuartus yang bertentangan dengan asrama perempuan. Kuartus tu pun dah lama tak berpenghuni tau. Katanya kuartus ni kuartus lama, kuartus kayu lagi. Cikgu yang duduk dekat kuartus tu dulu dah pindah dah ke kuartus baru. Jadi pada masa tu Sandra ni dah masuk asrama dah. Dia dah pindah ke asrama dan dia kenal lah dengan Cikgu Ita ni. Kebetulan kan rumah kuartus Cikgu Ita tu bertentangan je dengan asrama dia. So lepas tamat waktu belajar malam je, prep, Sandra tadi terus balik ke asrama dia. Jadi sampai je dekat asrama, dia tengok Cikgu Ita ni ada dekat asrama perempuan tau. Rupa-rupanya dia nak ajak Sandra dan juga sepupu Sandra ni untuk temankan dia tidur dekat dalam kuartus sana. Lepas tu Cikgu Ita ni cakap dia takutlah tidur sorang-sorang. So Sandra dengan sepupu dia tadi pun terimalah ajakan cikgu ni. Lagipun Sandra cakap sebab cikgu kan yang minta tolong, macam tak elok lah kan, tak berani juga nak tolak. Jadi bukan sehari dua tau dia temankan Cikgu Ita ni tidur dekat kuartus dia, tapi sampai berminggu-minggu. Katanya 2-3 minggu tu dia tidur dekat rumah Cikgu Ita, teman dengan Cikgu Ita. Memang tak ada apa-apa yang berlaku. Rutin harian pun macam biasa, bangun awal pagi, terus berlari ke asrama, lepas tu cepat-cepat mandi sebab takut tinggal sarapan kan. Nanti kan terlepas pula waktu sarapan. Dah tu pergi ke sekolah, belajar sampai malam pula. Malam tu dia akan pergi kelas malam, study malam-malam kan. Biasalah orang duduk asrama, biasanya kalau malam-malam ni memang dia orang akan pergi study dekat kelas ke apa. Dan lepas balik study tu pergi makan, dah tu dan nak tidur je, dia orang akan pergi rumah cikgu tu untuk tidur. Itulah rutin dia. So katanya seronok jugalah duduk rumah cikgu ni sebab cikgu ada banyak makanan. Jadi dia kan budak-budak masa tu kan, so dia suka sangat dengan gula-gula, keropok semualah. Katanya bukannya dia tak boleh nak beli sendiri, bukannya tak ada kantin ke apa kan nak beli. Cuma yelah, bila dah boleh makan rumah cikgu, jimatlah sikit duitnya. Nanti duit yang ada tu bolehlah dia simpan untuk buat tambang balik kampung nanti. Jadi macam biasa, lepas habis kelas je dia akan pergi rumah cikgu. Jadi malam tu sebelum tidur, dia tengok Cikgu Ita ni tengah semak kerja murid-murid dia. Dalam pukul 9 malam macam itu, diorang berdua ni dah nak masuk tidur dah. Kuartus tu sebenarnya ada 2 bilik tau, tapi diorang bertiga ni tidur dalam bilik yang sama. Diorang share bilik dengan cikgu. Katanya nampak sangatlah Cikgu Ita ni memang penakut, tapi sebenarnya dia pun boleh tahan penakut juga. Jadi biasanya cikgu tadi akan tidur dekat tepi tingkap. Dah tu Sandra ni akan ada di tengah-tengah dan sepupu Sandra akan ada dekat sebelah tepi kan, satu lagi. So sepupu Sandra dekat sini kita bagi nama Ina. Jadi
pada malam tu dia orang tidur awal tau. Yelah pukul 9 malam macam gitu dah masuk tidur kan. Lagipun cikgunya pun dah siap dah semak semua kertas-kertas tu semua. So katanya jana kuasa pun belum dimatikan pada masa tu. Saya tak pasti sangat jana kuasa ni macam mana, tapi dia cakap macam ni tau. Dulu-dulu tak ada elektrik, jadi sekolah dia orang ni akan guna jana kuasa. Dan jana kuasa tu pula pukul 10 malam je kena matikan. So malam tu sunyi sangat. Tak macam malam-malam yang sebelumnya. Sunyinya tu lain macam tau. Yang ada cuma cahaya daripada luar je yang menerangi bilik tu lah kan. Dah tu tiba-tiba je Sandra tadi dia terkejut. Dia terbangun daripada tidur dan dia tengok jam. Masa tu dah pukul 3 pagi. Masa dia sedar tu dia terdengar ada anjing yang menyalak tau. Bersahut-sahutan macam tu kan. Ada juga anjing yang menolong panjang je. Tak lama lepas tu dia terdengar ada orang berjalan tau. Macam berjalan dekat bawah kuartus cikgu tu. Sebab bunyi seliparnya tu sangat jelas sekali. Sandra tadi pun apa lagi, dia tarik selimut dia, lepas tu dia bungkus sampai kepala. Katanya dia memang berpeluh macam tu. Tak payah cakap lah, peluh tu memang mandi peluh habis. Dah lah kipas yang tak ada. Tapi yelah takut kan nak buka selimut tu takut. So terpaksa lah duk menyelubung macam tu. Dah tu tak tahulah bila dia boleh terlena. Bila dia dengar je jana kuasa tadi dihidupkan, terus automatik tau lampu semua terang benderang. Dan dia dengan Ina, Sandra dengan Ina ni pun balik ke asrama. Sebenarnya Sandra ni dia tak ceritakan apa yang dia dah alami pada malam semalam tu dekat Ina. Sebab katanya biar je lah, takut Ina nanti takut lebih daripada dia pula. Okey, malam yang seterusnya dia tidur macam cikgu juga kan. Kali lagi dia kena. Masa tu dia terbangun tau. Dalam lebih kurang jam yang sama lah, dekat dengan pukul 3 pagi macam tu. Cuma kali ni bukan lagi suara berjalan, tapi dia dengar ada suara perempuan yang ketawa. Katanya time tu dia memang betul-betul takut gila lah. Habis meremang bulu roma dia. So dia cakap dia cuma ingat Tuhan je. Dia baca apa-apa yang patut dalam ajaran Kristian dia. Dah tu bila dia perhati betul-betul, dia dengar suara mengilai tadi. Suara ketawa tadi kan. Suara tu macam jauh tau. Lepas tu dia terfikir orang cakap kalau bunyinya tu jauh, maksudnya dia dekat. Dah tu bunyinya pula bukannya seorang, macam ramai, 2-3 orang macam tu. Dia pun tak pasti sangat sebab dia tak nampak, dia cuma dengar je. Time ni dia macam dah tak boleh nak sabar lagi dah. Dia takut gila kan. So dia pun tepuk-tepuk lah tangan Ina ni, lengan Ina. Bangunlah Ina, bangunlah. Tapi Ina boleh pula. Dia cuma mengiring ke belakang je, membelakangi Sandra tadi. Dengan selambanya macam balik-balik badan macam gitu. Lepas tu terus sambung tidur. Masa tu Sandra terfikir nak kejutkan cikgu dia. Tapi yelah memang tak lah. Sebab yelah dia takut nanti dia pula yang kena marahkan dengan cikgu dia. Cikgu dia pun bukannya berani sangat. So dia diamkan je, dengar je benda tu tengah ketawa macam ada pesta ke apa. Jadi apa yang Sandra ni dengar, benda tu, makhluk tu macam datang daripada arah kuartus tukang masak diorang tau. Jadi sebelah kuartus tukang masak tu sebenarnya ada hutan yang sangat tebal. Sekali fikir takkanlah tukang masak dengan mate dia tu macam nak gelap-gelap pukul 3 pagi kan. Ya, diorang nak buat apa, berpesta ke pagi-pagi ni. Lagipun jana kuasa belum lagi dihidupkan. So pelik lah kan. So start daripada situ, bukan malam tu je yang dia terkena. Katanya banyak malam juga. Boleh kata beberapa kali jugalah dia dengar suara orang mengilai, tawa. Tapi dia tetap juga rahsiakan benda ni daripada cikgu dia dan juga sepupu dia. 3 bulan lepas tu ada seorang cikgu baru pula yang masuk. Jadi cikgu baru tadi tinggallah dengan cikgu Ita ni. Tapi walaupun ada cikgu baru, Sandra dengan Ina ni masih juga tinggal dengan cikgu Ita tau. Sebab katanya cikgu Ita ni dah terbiasa dah tidur dengan Sandra dan juga Ina ni kan. Jadi walaupun ada cikgu baru, dia tetap juga nak tidur dengan diorang ni berdua. Itu pun kalau dia tak balik kampung lah. Sebab katanya dia akan balik kampung dalam 2 minggu sekali. Jadi bila Sandra tadi masuk ke tingkatan 1, barulah dia ceritakan pengalaman seram dia tu dengan Ina. Ina kan sepupu dia je kan. Dah tu Ina cakap, ya ke? Ada ke? Dia tak ada dengar apa-apa pun. Lepas tu Sandra cakap apa? Memanglah engkau tu kan tidur mati.
Katanya kalau latihan kebakaran, confirm mati. Sasah dah terbakar. So pengalaman seram dia ni, dia tak cerita dekat Cikgu Ita sampai sekarang. Tapi dia rasa, dia fikir mungkin Cikgu Ita ni tahu kot, pernah dengar ke apa kan. Sebab itulah dia tak berani nak tidur sorang-sorang dekat quarters tu. The end. Okey lah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.